literasi bahasa dalam kalangan murid sekolah rendah di negara kita kian berada di paras yang kritikal, lebih-lebih lagi semenjak dunia digemparkan dengan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, apakah alternatif yang boleh dilakukan bagi menangani permasalahan ini? Tapi sebelum itu, bolehlah kiranya kita berkenalan dengan ahli kumpulan terlebih dahulu. Kerana tak kenal, maka tak cinta. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama diberi Cik Nur Aina Sofia binti Cik Nur. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Jangan disangka saya Syamil Firdaus tidak kurang hebatnya. Andai patah sayap Raja Wali bertongkat jua kami kemari. Bukan untuk mencari calon suami, tetapi untuk berkongsi idea mengenai mauduk pembentangan pada hari ini. Nama diberi Nurul Zafiratul Aini binti Bahari. Apakah cara untuk menangani isu ini? Bagi menangani permasalahan berkaitan literasi bahasa ini, kumpulan kami telah mereka cipta satu bentuk permainan yang memfokuskan kepada kemahiran membaca pada peringkat mekanis. Permainan ini dinamakan sebagai permainan Dam Arnab. Permainan Dam Arnab ini merupakan satu inspirasi daripada satu video YouTube yang kami tonton, dan di akhir sesi pembentangan ini kami akan sertakan pautan alamat video tersebut sebagai rujukan umum. Seterusnya, sedikit perkongsian mengenai bahan bantu mengajar kami. Yang pertama, konsep permainan Dam Arnab ini sebenarnya sama sahaja seperti konsep permainan Dam Ular. Cumanya, kami menggantikan ular kepada arnab serta mewujudkan sedikit proses pembelajaran literasi bahasa supaya dapat membantu serta memudahkan para pelajar untuk menguasai kemahiran membaca terutamanya. Yang kedua, permainan ini juga lebih memfokuskan kepada pembelajaran literasi bahasa dan bukannya keseronokan semata-mata sebagaimana objektif utama penghasilan bahan bantu mengajar ini. Tetapi sebelum itu, jom kita dengarkan apa itu kemahiran membaca pada peringkat mekanis. Bacaan mekanis merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi, fikiran dan juga perasaan seseorang pengarang, dan ia mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Seterusnya, apakah objektif pembelajaran yang kita dapat menerusi aktiviti ini? Apakah objektif utama penghasilan produk ini? Objektif daripada bacaan mekanis dan aktiviti kami ialah murid dapat menyebut perkataan-perkataan suku kata tertutup dan suku kata terbuka dengan baik dan jelas. Objektif yang kedua ialah murid dapat bertutur menggunakan bahasa yang tepat. Yang ketiga, murid dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan objektif yang terakhir ialah membolehkan murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. Seterusnya, kita akan lihat pula stimulasi pengajaran bagi subtopik huruf vokal dan konsonan. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini cikgu nak ajar tentang suku kata. Murid-murid tahu tak apa itu suku kata? Tak. Suku kata terbahagi kepada dua, iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka biasanya diakhiri oleh huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U. Suku kata terbuka juga biasanya dalam abjad yang genap. Contohnya perkataan roti, 4 huruf R, O, T, I, dan huruf terakhirnya ialah I. Manakala murid-murid, suku kata tertutup pula biasanya dalam jumlah abjad yang ganjil. Selain itu, perkataan yang suku kata tertutup
akhir perkataan itu adalah huruf konsonan. Contohnya gambar kambing ini. Perkataan kambing mempunyai 7 huruf, iaitu K, A, M, D, I, N, G. Jadi, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, ciri suku kata tertutup ialah kebiasaannya, bukan semua, tapi kebiasaannya bilangan abjadnya ialah ganjil. Selain itu, kan kambing diakhiri oleh huruf G. Huruf G ialah huruf konsonan. Suku kata ni kita perlukan sekurang-kurangnya 1 huruf vokal dan 1 huruf konsonan dalam setiap suku kata. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya, murid-murid tahu tak apa itu huruf konsonan dan vokal? Tak tahu, cikgu. Jadi, jom kita dengar. Cikgu akan pasang satu lagu dan cikgu nak kamu semua ikut dan nyanyikan. Okey? Ikut pergerakan bibir cikgu ya. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Saya pandai ABC, mari nyanyi sekali. ABC sama-sama. Caranya, jom. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Kita pandai ABC. Okey semua, lepas cikgu pasang video tadi, siapa kira berapakah bilangan huruf yang ada dalam lagu tadi? Saya, cikgu. Berapa Firdaus? 26. Okey, betul, pandai. Lepas tu, daripada 26 huruf tu, terdapat 2 yang kita boleh pecahkan. Yang pertama, huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal ada 5, iaitu A, E, I, O, U. Selain daripada huruf vokal ni ialah huruf konsonan. Okey, baiklah murid-murid, cikgu ada cara macam mana kita nak kenal dan ingat huruf vokal ini. Jom murid-murid ikut cikgu nyanyi lagu huruf vokal. Jom, cikgu. 1, 2, 3. Ada 5 huruf tapi 6 bunyi. Huruf-hurufnya A, E, I, O, U. A untuk ayam, E untuk ekor, I untuk emas, I untuk ikan, O untuk orange, U untuk ular. Itu huruf vokal, saya dah tahu. Saya ke Sekolah untuk jadi pandai. Terima kasih cikgu ajarkan saya. Bagus semua. Cikgu perhati semua dapat menyanyikan lagu huruf vokal tadi dengan lancar. Beri tepukan yang gemuruh untuk diri anda sendiri. Jadi, cikgu ada bekalkan satu aktiviti. Menarik kan? Menarik. Cikgu bagi nama aktiviti ini ialah Dam Arnab. Jom kita main sama-sama. Baiklah, saya akan menerangkan peraturan dan cara untuk bermain permainan Dam Arnab ini. Adakah anda sudah bersedia? Mari sama-sama kita saksikan. Berikut merupakan token giliran yang akan diberikan kepada murid-murid. Token giliran ini akan diberikan kepada 2 orang murid yang akan bermain. Seterusnya, murid-murid perlu membaling dadu untuk menentukan kedudukan token masing-masing. Di sini,
dapat kita lihat bahawa token tersebut berhenti pada tempat arnab yang tidak memegang lobak merah, iaitu perkataan-perkataan suku kata tertutup. Kemudian, guru akan meminta murid kedua pula untuk membaling dadu dan seterusnya menggerakkan token giliran miliknya. Token giliran murid ini telah berhenti pada arnab yang memegang lobak merah, di mana perkataan yang perlu dipilih ialah perkataan yang bersuku kata terbuka. Jadi, murid pertama yang token gilirannya berhenti pada arnab yang tidak memegang lobak perlu memilih perkataan suku kata tertutup daripada kotak. Murid ini telah memilih perkataan burung. Manakala, murid kedua yang token gilirannya berhenti pada tempat arnab yang memegang lobak perlu memilih perkataan suku kata terbuka daripada kotak dan murid ini telah memilih perkataan kuda. Murid pertama yang telah memilih kad perkataan burung akan diminta untuk mengeja perkataan tersebut mengikut cara nyanyian yang akan diajarkan oleh guru. Biu bunyinya bu. Biu bunyinya bu. RUNG bunyinya ro. RUNG bunyinya rong. Bu bu bu. Bu bu bu. Rong rong rong. Rong rong rong. Burung bu. Seterusnya, murid akan diminta untuk membaca petikan ayat pendek dengan langkah mengulang semula apa yang telah dibaca oleh gurunya. Seterusnya, ikut cikgu baca ayat ini. Baik cikgu. Ini burung. Burung. Ini burung. Ini burung. Ini burung Burung murai. murai. Ini burung murai. Ini burung murai. Burung murai Murai dalam dalam sangkar. sangkar. Burung murai dalam sangkar. Burung murai dalam sangkar. Kemudian, murid ini akan diminta untuk membaca semula sendiri petikan ayat tersebut tanpa dibantu oleh gurunya lagi. Ini burung murai. Burung murai dalam sangkar. Kemudian, ketiga-tiga langkah tadi perlu diulang untuk murid yang kedua. Murid tersebut perlu membaca perkataan dan petikan ayat dengan cara mengulang semula apa yang dibaca oleh guru. Dan akhir sekali, membaca semula sendiri petikan ayat tersebut tanpa dibantu oleh gurunya. Ikut cikgu baca ya. Boleh cikgu. KU KU bunyinya ku. bunyinya ku. DA DA bunyinya da. bunyinya da. Ku Ku. da da da. Da. Kuda. Kuda. Cikgu baca ya. Boleh cikgu. Ini Ini kuda Ali. Ali. Ini kuda Ali. Ini kuda Ali. Kuda Ada kuku kuku kaki. kuda ada kuku kaki. Kuda ada kuku kaki. Kuku kaki kuda luka. Kuku kaki kuda luka. Kuku kaki kuda luka. Ini kuda Ali. Kuda ada kuku kaki. Kuku kaki kuda luka. Di akhir permainan ini, murid pertama yang berjaya sampai ke bahagian terakhir, iaitu bahagian ke-12 akan dianggap sebagai pemenang. Sekian, itu sahaja penerangan tentang permainan dam arnab ini. Seterusnya, kita akan lihat beberapa kelebihan permainan dam arnab ini untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah literasi membaca. Antara kelebihan dam arnab ini adalah memudahkan murid-murid menguasai literasi bahasa kerana ia menggunakan pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan. Kita dapat lihat bahawa kami memfokuskan kepada satu tema sahaja, bukan kepelbagaian atau mencampur adukkan pelbagai tema. Kami hanya memfokuskan tema haiwan, iaitu arnab. Jadi dia akan memudahkan proses murid-murid untuk menangkap apa yang kami cuba lakukan, apa objektif di sebaliknya. Seterusnya, kami juga mewujudkan permainan unsur warna. Contohnya,
kami print gambar-gambar ni dengan menggunakan pelbagai warna. Sebagai contoh, wujud warna kelabu, warna pink, coklat, oren, hijau dan sebagainya. Hal ini dapat menarik minat murid-murid untuk bermain permainan ini. Seperti kita ketahui, kanak-kanak mereka lebih suka akan warna, kepelbagaian warna kerana dapat menarik perhatian mereka. Kedua, merangsang minda kanak-kanak. Seperti kita ketahui, permainan dam arnab ini bukan sahaja satu bentuk permainan, malah di sebaliknya wujudnya unsur pembelajaran literasi bahasa. Contohnya sebentar tadi kita dapat lihat, selepas murid melemparkan dadu, mereka perlu memilih perkataan berdasarkan gambar arnab tersebut, lalu perlu membatangkan suku kata bagi membentuk perkataan, dan pada kemuncaknya mereka perlu membaca ayat ringkas. Sekiranya mereka tidak melepasi satu tahap, mereka tidak boleh pergi ke tahap yang seterusnya. Permainan ini juga wujud proses berfikir. Contohnya proses berfikir yang saya maksudkan, mereka perlu membaling dadu, mereka perlu macam target mereka itu apa, itu. Lepas tu mengingat, mereka perlu ingat pada peringkat awalnya guru akan memberi arahan. Okey, seperti kita dapat lihat, terdapat dua jenis arnab. Nampak serupa tapi sebenarnya berbeza. Dan kedua-dua arnab ini membawa maksud yang berbeza. Contohnya arnab pertama yang tidak memegang lobak merah ini mewakili suku kata terbuka, manakala arnab yang memegang lobak merah membawa maksud suku kata tertutup. Jadi murid-murid perlu mengingat di manakah tempat terakhir token mereka dan arnab ini mewakili apa. Jadi di situ wujudnya proses mengingat. Yang akhir sekali ialah mewujudkan suasana pembelajaran yang bermakna. Ini kerana wujudnya interaksi antara murid dengan guru. Interaksi dalam menghasilkan pembelajaran yang bermakna, kita perlu mewujudkan kedua-dua elemen interaksi, iaitu interaksi guru dengan murid dan juga murid dengan murid. Dalam permainan ini, kita dapati wujudnya kedua-dua interaksi. Sekian, itu sahaja daripada saya.